Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madya, Doktor, Tuan Puan dan semua peserta pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bagi sesi perkongsian pertama Pemula Talk Series ini. Saya Nur Fairuz Mat Yassin dari Inovasi at UKM selaku pengacara dan juga merupakan urus setia bagi program Pemula at UKM ini bersama teman seperjuangan saya iaitu Encik Fidaus Sahad. Okey, baiklah. Sedikit pengenalan mengenai program Pemula at UKM, platform yang memberikan ruang dan peluang kepada para pensyarah, penyelidik dan pelajar untuk menubuhkan syarikat pemula. Seterusnya melalui proses pengkomersialan menerusi produk inovasi yang terhasil dari penyelidikan universiti. Objektif sesi perkongsian ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan tentang syarikat pemula ataupun startup kepada warga UKM, membantu penyelidik UKM memahami dan mendalami hal-hal berkaitan syarikat pemula dan memotivasikan warga UKM untuk memohon dan meraihkan program Pemula at UKM. Sukacita saya ingin memperkenalkan penceramah jemputan kali ini yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Dekapedia, Tuan Hazim Azhar. Sedikit latar belakang beliau yang mendapat pendidikan awal iaitu ijazah sarjana muda fizik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Seterusnya Master Sains dalam Geoscience Petroleum dari Universiti Teknologi Petronas UTP. Pengalaman profesional beliau pernah berkhidmat selama 6 tahun sebagai jurutera petroleum di Petronas dan 2 tahun di Pejabat Pengurusan Transformasi Petronas. Dekapedia ditubuhkan pada tahun 2015 ketika beliau masih lagi berkhidmat sepenuhnya di Petronas, bermula sebagai syarikat yang menyediakan perkhidmatan sewaan kereta. Perkhidmatan sewaan kereta, beliau seterusnya mengembangkan Dekapedia menjadi sebuah syarikat teknologi dalam ekonomi gig seperti hari ini dengan nilai RM10 juta. Moderator bagi sesi perkongsian pemula at UKM kali ini ialah pengarah inovasi at UKM iaitu Yang Berbahagia Prof Madya Dr. Wan Muhammad Hirwani Wan Hussein. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Tuan Pengarah untuk memulakan sesi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. And thank you and kepada Puan pada Cik Fairuz. And jadi bersyukur kan kita pada pagi ini kan we have been blessing that we have Encik Azim Azhar and the CEO of the Dekapedia. And then you have seen that the little bit the profile background about the Encik Azim. So today, and all my friends, and so we're going to learn how to build a startup. And so for those that don't know, UKM Inovasi already launched the startup program, and that want to help the researcher to create their first startup. And at UKM. So we're going to learn today, and there will be two sessions. The first session we're going to learn and what is the challenges, is there any problem, and from the perspective of Encik Azim want to do a startup. And if you look to the profile of the Dekapedia, and Dekapedia won the top 10 startup and based on CTEC in year 2022. That is the most promising startup into 2022, and then we're going to also to learn what is the especially problem regarding the financing and the bank also the bank trust or not on the startup on that. Okay, we're going to start the session for today, and so my question to Encik Azim, Encik Azim Azhar, okay, what made you start this journey? Okay. Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih kepada pihak kepada semua yang datang, terutama sekali kepada Pusat Universiti UKM melalui pemula program ni for inviting me to become the guest speaker for today. I believe I'm the first one for the program. It's such an honor. Thank you so much for the committee for inviting me.
and the rest of everyone here. Salam perkenalan. Berkenaan dengan soalan Dr. Wan tadi, what makes me start? Seriously, it was such, if I can be honest, it was a spontaneous reaction lah. Because itu benda yang saya akan cover dalam saya punya content kejap lagi. Macam mana saya bermula, kenapa saya bermula, apa yang menyebabkan saya bermula. Dan saya boleh cakap that saya bermula ni seriously I did not really plan about it pun. It just happened to untuk berlaku, dan bila dia dah berlaku tu there's no turning back. I have to make it big or go big or go home lah, orang cakap, ya. And perjalanan tu yang sebenarnya yang menariknya lah. Once you dah terjun dekat dalam, apa yang diperlukan untuk you survive dekat dalam lautan entrepreneurship ataupun lautan bisnes yang luasnya. Itu kalau saya boleh bagi sedikit mukadimah lah untuk jawab soalan Dr. Wan tadi ni. Okey, terima kasih kan. Jadi okeylah, so kita go to the ni lah kan, and to the development and the development of the company lah kan, untuk ni lah, untuk startup ni. Jadi so how when you manage to start the journey kan, jadi berapa orang yang terlibat dalam ni, bagaimana idea terbentuk kan, so how is ni lah kan, bagaimana idea tu tiba-tiba boleh terbentuk masa bila kan? Okey. Saya bermula pada tahun 2013 Carpedia ni it was during macam Fairuz dah explain sikit tadi briefly that saya mula bekerja dengan Petronas pada tahun 2012 ya. And selepas masuk kerja dengan Petronas, that was when I realised that saya dah bekerja selama setahun. I wanted to do something else juga dekat tepi, because I believe that I don't know, it is just me that I memang tak boleh duduk diam, and I always want to build something that is for my own legacy, yeah? And I know that kalau I bekerja dengan orang, bekerja dengan sebuah organisation, it's hard for me to build my own legacy, yeah? Dan daripada situ, daripada awal lagi sebenarnya, daripada dekat universiti waktu zaman belajar lagi, saya dah berjinak-jinak dengan buat bisnes kecil-kecilan ni. Dan bila masuk kerja, apa benda yang saya dapat advantage, they call it advantage yang saya dapat ialah saya dapat satu facility ni yang saya rasa semua orang bekerja pun dapat, iaitu saya dapat loan facilities dengan bank, ya. Bila you start bekerja, bila you dapat gaji, bank akan recognize you yang sebagai seorang yang ada recurring income yang masuk setiap bulan. So itu yang membuatkan bank boleh nak bagi loan facilities tu. Bila saya dapat loan facilities tu, benda pertama yang saya fikirkan, macam mana dengan loan facilities ni aku nak buat something, nak memulakan bisnes ataupun nak create wealth out of this, ya. And I decided, okay, saya nak buat bisnes, ya. Tapi bisnes apa? Bisnes apa tu persoalan yang sangat bagus, sebab nak menjawab nak buat bisnes apa tu makan bertahun-tahun, nak makan berbulan-bulan nak decide apa benda nak buat. Sampailah ada satu hari ni saya tengah duduk lepak minum dekat kedai mamak dengan kawan sekolah saya. Kita dapat idea, okay, dengan menggunakan loan facilities ni, why don't we start something that is small, that we don't have to use our capital, we don't have to fork out our own money, and start something daripada situ. And we decided, let's do a car rental business. Ya? Kenapa car rental business? Sebab dengan pengalaman cetek yang kami ada, waktu dekat universiti kita nampak ramai orang, ataupun kita nampak ada operator car rental business dekat universiti kan. So we want to emulate that. We want to do that. So apa yang terjadi dengan menggunakan loan facilities tu, saya membeli sebuah kereta, kalau saya boleh masih ingat lagi, sebuah kereta Viva color hitam, menggunakan 9 tahun loan facilities, beli kereta tu, zero down payment, dan kereta tu saya letak dekat universiti, dekat UiTM Shah Alam, ya. Without any expectation, saya ambil seorang junior dekat sekolah untuk jagakan kereta tu.
saya bayar gaji dia 300 sebulan. Untuk student dapat 300 sebulan saya kira okey lah kan pada waktu tu. Dan without much expectation pun. And the business has been running selama setahun. Dan bila hujung tahun tu, saya dengan partner agak terkejut bila kita tengok, we had a decent income, a decent profit daripada situ. Dengan buat bisnes yang tak plan ni pun, kita ada waktu tu, saya masih ingat lagi, kita ada net profit lebih kurang untuk setahun tu, without dengan very less supervision, very less monitoring, kita ada lebih kurang dalam 10 ke 15 ribu ringgit of profit. So me and my partners, we look back at each other, why don't we do this seriously? So we decided, we took the car out daripada university and kita start bermain ataupun bermain dengan open market. Open market ni bermaksud bukan dekat universiti punya market sajalah. So kita bermain dengan government punya sectors, corporate punya sectors, tourism punya sectors, dan juga pada waktu tu gig economy baru bermula, iaitu Grab dengan Uber. Dia baru naik waktu tu, tahun 2015 waktu tu baru naik. And the one thing about car rental business, kalau I boleh share with you, that getting a long-term leasing, long-term rental is a bless. It is an opportunity yang bagi saya semua car rental operator mesti carilah. Macam mana nak dapatkan kereta you disewa lama, bukan disewa pendek-pendek. Sebab bila you sewa lama, you sedap untuk nak manage you punya cash flow, and senang nak manage you punya operation. And getting a long-term leasing ni susah nak dapat dekat sektor government, susah nak dapat dekat sektor corporate, nak dapat dekat sektor tourism pada waktu tu. Tapi bila kita start explore menyewakan kereta kepada pekerja-pekerja gig, iaitu pada waktu tu ialah ramai orang nak buat Grab, ramai orang nak buat Uber. Tapi Grab dengan Uber dia letakkan syarat untuk nak buat Grab, kereta mestilah 5 tahun ke bawah, mestilah kereta dalam keadaan baik apa semua kan. So ramai orang tak lepas dekat situ. So kita menyediakan that facility. You nak buat Grab, tak ada kereta yang sesuai, you can rent the car from us. And dekat situ kita perasan satu benda yang make us fall in love dengan gig economy dan juga dan e-hailing punya industri ni, ialah senang untuk kita nak dapatkan long term leasing ni. Sebabnya orang-orang yang buat kerja gig ni, they are doing it to do a living. Dia bukannya sewa macam tourism for example. Dia sewa untuk nak pergi berjalan daripada KL pergi ke Penang, lepas tu dia balik. Paling lama seminggu 2 minggu. Tapi kalau orang-orang yang menyewa untuk gig economy ni, even sampai sekarang pun kita ada orang yang masih menyewa dengan kita dah 4-5 tahun. Masih menyewa. Disebabkan dia itulah punca rezeki dia. And we fell in love with that. Tapi to cut the story short, bisnes kita bukannya daripada awal yang kita buat, daripada car rental, bukannya stay macam tu buat bisnes yang sama saja sampai sekarang. Dia memerlukan evolution dan juga akan memerlukan iteration each time. Because setiap tahun dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalization, landscape bisnes berubah tau. So suka ke tak suka, you as a business owner, as an entrepreneur, memang kena adapt to it. Dan itulah kalau apa yang jadi sekarang ni, kalau tengok Carpedia in 2015 dengan Carpedia yang ada sekarang, the business model dia I kata boleh kata 180 degrees punya turn lah, bukan turn lah, punya changes, tapi we are still serving the same market, iaitu the gig economy market. Cuma apa yang we offer to the market sahaja yang sedikit berlainan, sesuai dengan peredaran teknologi dan peredaran zaman lah dalam tahun. Okay, terima kasih. Perangai yang panjang lebar daripada Cik Aziman. But I would now go back to the history of it a little bit lah. Want to know also the attitude. Sebab kalau nak buat bisnes ni, dia kena ada business mindset. Saya nak tanya, adakah this is the first business that you're doing in your life, or maybe you learn from is there any mentor in your life that you learn, and maybe your family also is a business background. So want to know also that
that kind of thing lah kan. So boleh tak bagi Betul. Kalau boleh, saya ada sediakan satu slide yang memang saya akan bercakap pasal apa yang soalan doktor ni lah. Boleh tak Alam saya sharekan slide tu dan we go from there. But I think during the presentation, please stop me kalau if you have any questions, or you have anything you nak tanya lah. And from the audience juga, if you have anything, just letakkan saja your questions or your concern dekat dalam chat box tu, so that Fairuz, maybe you can help to pick it up. Okay. Dan let me know lah. Okay. Sedikit pengenalan dengan pasal saya. Nama saya Hazim Azhar. You boleh panggil saya Hazim saja. And some of you might wonder, siapakah Hazim ni nak datang kasih talk ni kan? Adakah Hazim ni seorang multi-millionaire? Adakah Hazim ni dia ada supercar, kata CEO kan? But the reality is, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi disclaimer siap-siap. Siapakah saya? Saya ini ialah seorang usahawan biasa yang memulakan sebuah company yang dinamakan Carpedia. Kami bermula daripada bawah. Tadi waktu soalan Dr. Wan tadi saya dah ceritakan sikit. Bermula daripada kosong, bermula daripada satu tempat lokasi kita berniaga. Sehingga sekarang ni kita dah ada operasi dekat seluruh Malaysia. Dah bantu lebih daripada 2,000 orang rakyat Malaysia untuk bekerja dalam sektor ekonomi, gig ekonomi. Dan hari ini Carpedia sekarang ialah sebuah company yang bernilai 10 juta ringgit berdasarkan business valuation, ya. Dan perjalanan saya dengan Carpedia ni masih lagi jauh. Kita ada banyak lagi benda kita nak capai, dan saya sendiri personally saya ada banyak lagi benda yang saya nak capai bersama Carpedia. Tapi apa salahnya kalau sepanjang kami dalam journey ni, apa yang saya tahu, saya boleh kongsikan dengan anda berdasarkan pengalaman saya sendiri, ya. Sebab kalau bukan pengalaman saya takkan boleh nak cerita dan saya takkan tahu sama ada betul ataupun tidak. Tapi sebab ni daripada pengalaman saya sendiri mendirikan Carpedia ni, saya tahu sama ada benda tu betul atau tidak, dan saya boleh validate benda tu. Okay? And tadi saya cerita pasal Carpedia ni, macam mana kita bermula. Kita daripada sebuah car rental business dan kita evolve menjadi apa kita sekarang, ya. Dan kalau saya boleh jelaskan sikit apakah kita sekarang, Carpedia ni daripada sebuah car rental business kita dah evolve menjadi sebuah teknologi company, yang mana kita punya core business masih lagi kita serve kepada gig economy punya community, gig economy punya sectors. Tapi kita punya core business ialah menggunakan teknologi ini, kita manage dan juga supply pekerja-pekerja gig ataupun gig workers ni kepada satu spesifik industri sekarang ni, iaitu logistik industri, ya. Dalam masa mudahnya, kalau I think example that I will give ni, you can relate lah. Many of you, I believe, mesti pernah beli online kan? Tak kisahlah beli dekat Shopee ke Lazada ke. And bila you beli online, you expect that item tu sampai dekat depan rumah you kan, ya, sampai dekat depan rumah you melalui Ninja Van ke JNT ke DHL kan. Okay. And apa servis kita yang Carpedia buat ialah orang abang-abang delivery yang hantar dekat rumah you tu, most likely they are coming from Carpedia, ya. They are basically kita punya contractor yang kita assignkan kepada JNT. Kita assignkan kepada Ninja Van, kita assignkan kepada Shopee Express, kita assignkan, basically kita ialah satu platform manpower yang supplykan gig worker kepada company-company logistik. Dan kalau kita tengok tajuk kita hari ini, building a startup ni, what to expect, saya rasa berdasarkan pengalaman saya, nak mendirikan startup ni, list of what to expect ni terlampau banyak, ya. Daripada persediaan mindset, nak buat market study, market validation, product validation, nak scale up, macam mana nak jaga cash flow, nak build a team, leadership. Saya rasa kita takkan boleh cover dalam satu sesi. Jadi sebab ini satu sesi yang saya believe, saya adalah orang pertama yang bagi ceramah dekat program pemula ni.
saya nak cover satu bahagian saja, ya, yang saya rasa sangat penting untuk usahawan pegang. Next. Okey. Siapa yang pernah nampak quote ni? Pernah nampak tak? Kalau saya boleh engage sikit dengan audience yang kita ada hari ni, hari ni kita ada sekarang kita ada berapa orang audience ni? Thailand ada 70 ah. 70 audience. Okay. Kalau saya boleh engage sikit dengan audience, sebab buat online session ni dia lain kalau kita buat physical. Physical saya boleh nampak tu, tapi kalau online ni kita tak tahu you tengah driving ke, tengah masak ke, tengah buat apa kan. So boleh tak kalau you pernah nampak quote ni, tolong type pernah dekat dalam komen, dan kalau you tak pernah nampak, type tak pernah. Saya nak tengok sikit. Pernah tak nampak? Success is 90%. Okay, menarik. Pernah. Ramai. Okay, very good. Okay. Kalau daripada quote ni, success is 90% attitude dan mindset, 10% is knowledge and skills. Ya. Untuk session hari ni, saya nak cover part pertama ni saja. Success is 90% attitude dan mindset ni saja. Ya, sebabnya the first part ni ialah the soft part. Ya. Benda-benda pasal marketing, benda-benda technical, that is the hard part. The hard part ni, you boleh acquire, tapi macam quote ni cakap lah, dia hanya 10% dia yang 10% dia yang akan contribute kepada you punya sukses. Lagi 90% tu is about the soft part, iaitu you punya attitude dan juga mindset ni. Sebab bagi saya, dalam bidang apa sekalipun, you terror lah macam mana pun, you pandai lah macam mana pun, tapi kalau mindset dan juga you punya attitude out, susah untuk you nak deliver results, dan dalam konteks ni susah untuk you nak deliver success. Ya? Dan jadi kat mana kita nak bermula dengan attitude dan mindset ni? Harus kita tekan next. Okey. Semuanya bermula dengan sebuah impian. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan bangunkan sebuah bisnes, bangunkan sebuah produk, saya nak ingatkan untuk letak dulu impian dekat depan. Impian tau, bukan mimpi. Ya. Dua perkataan ni, impian dengan mimpi ni dia macam dekat-dekat, tapi bawa maksud yang sangat berbeza lah. Dalam saya tak sedar, nak jadi usahawan ni, impian saya untuk jadi usahawan ni dah tertanam daripada saya umur 13 tahun. Ya. Cerita dia macam ni lah. Saya dulu form 1 sampai form 5, saya pergi sekolah asrama lelaki. Ya. Dekat sekolah, setiap tahun sekolah ada anjurkan satu program ni yang dipanggil Old Boys Weekend. Yang mana satu weekend dalam setahun, bekas-bekas pelajar sekolah ataupun old boys ni, daripada umur 18 tahun sampailah yang ke umur 60 tahun, mereka akan balik ke sekolah, duduk dekat sekolah for the whole weekend dan buat aktiviti dengan student-student present boys. Present boys tu siapa? Present boys tu saya lah waktu tu. Waktu saya form 1 macam tu kan. Budak umur 13 tahun yang tengah bersekolah pada waktu tu. So macam-macam aktiviti lah. Main bola, old boys lawan present boys, main rugby, dinner sama-sama, ada konsert, buat persembahan sama-sama. Saya pula, waktu Old Boys Weekend ni, benda paling saya teruja, benda paling saya suka waktu Old Boys Weekend ni ialah saya dapat peluang untuk bersemuka dengan dan bercakap dengan old boys yang dah berjaya, yang dah ada already a proven success track record, yang dah ada pangkat datuk, yang ada Tan Sri, yang datang bawa supercar, business owner dan sebagainya. Saya waktu tu, bayangkan budak kecil lagi, budak umur 13 tahun, dapat peluang berborak santai-santai, bercakap pasal life, bercakap pasal inspirasi dengan tokoh-tokoh dan idola pada waktu tu. Dia somehow bagi saya benchmark dan juga bagi saya burning desire. Aku dah besar,
Aku paling kurang pun aku tak nak jadi biasa-biasa. Paling kurang pun aku nak jadi macam diorang ni. Orang old boys yang dah berjaya ni. Kalau tak pun lebih lagi. Tapi waktu tu saya tak tahu pun saya nak buat apa. Saya nak ikut old boys ni pergi dunia corporate ke, saya nak pergi buat jadi business owner ke, jadi professional ke. Saya pun tak pasti lagi. Tapi at least the dream untuk nak jadi someone, the dream yang saya pasang pada waktu tu yang melekat dalam kepala otak saya, yang membuatkan daripada that moment saya sentiasa mencari jawapan macam mana aku nak sampai dekat situ, ya. And along the way tu, of course lah, tak senang nak jumpa apa yang you nak buat untuk nak capai the success ataupun the dream tu. Ada decision yang kita buat salah, ada yang betul, ada yang kena adjust kan. Tapi saya nak cerita pentingnya simpian impian ni. Sebabnya impian ni dia ialah satu emosi yang kuat tau. Emosi ni ada macam-macam. Emosi ada gembira, ada emosi sedih, marah, tu semua emosi. Tapi dalam kalangan emosi ni, impian ni dia dapat tempat yang agak tinggi lah dalam hierarki emosi ni. Dan emosi ni pula, kenapa saya cakap dia penting? Sebab dia is a very powerful energy, ya. Sebab most of the time, I think you can relate also. Kita ni manusia, kita ni payah nak kawal emosi. For example, kalau you marah, you sedar-sedar je you dah tinggikan suara. Kalau you tengah sedih, tahu-tahu you dah nangis. Kalau you gembira, you senyum, ya. Emosi ni kalau ikut sains dia terletak dekat belakang kepala kita, dia dekat dalam subconscious mind. Yang subconscious mind ni, apa power subconscious mind ni, dia yang mengawal segala kita punya tindakan yang kita tak sedar. That's why it's powerful. Kita tanpa sedar badan kita dah react to it, ya. Dan impian ni dia ialah satu emosi yang kalau kita tanam dia elok-elok dekat dalam kita punya subconscious mind, kita clear dengan apa impian kita, subconscious mind ni dia akan automatically buat badan kita, pemikiran kita, our reaction dia akan susun kita punya tindakan untuk sampai ke impian tu. So sedar tak sedar, by just meletakkan ataupun menanamkan impian dekat dalam kepala you tengah susun you punya reaction untuk menuju ke arah impian. So dalam konteks kita as entrepreneur hari ni, katakanlah you ada produk ataupun you ada teknologi. So cakap pasal impian ni, what is your goal ataupun what is your vision? What is your dream that you want to achieve dengan your product? It must be a dream. Sebab kalau you tak ada dream, you tak ada guided motivation mana nak pergi, ya. Okay. Saya bagi contoh lah. Next. Dalam konteks Skarpedia, kita punya mission ialah untuk dengan teknologi platform yang kita ada sekarang ni, impian kita ialah dengan teknologi ni kita nak innovate cara manusia earn a living melalui sektor gig economy. Yang mana sekarang ni, saya bagi contoh, the typical mindset ataupun typical situation yang ada sekarang ni, kalau kita nak earn RM5,000, the idea is find a full-time job, kerja yang boleh bagi you RM5,000. Tapi dengan platform yang kita nak buat ni, nak earn RM5,000 tak semestinya you kena bekerja full-time. Dan itu yang kita nak capai dengan teknologi ni. Macam mana dia akan jadi agile, macam mana dia akan be flexible, macam mana dia akan boleh jadi smooth enough supaya dengan you buat kerja-kerja gig ni, kerja-kerja yang fleksibel ni, it is as good as you buat kerja full time, ya. Besar impian kita ni. And ini cakap pasal mission saja, cakap pasal vision. By 2030 nanti kita dah letakkan target, kita nak create 500,000 peluang pekerjaan dalam sektor gig economy. Dan besar impian kita ni. Orang dengar pun cakap saya ni gila. Staff saya dengar pun cakap saya ni gila. Tapi saya percaya, kalau kita letak impian ni awal-awal, at least perjalanan kita tu ada tujuan dia. Analogi mudah yang saya nak bagilah. Kalau you nak naik gunung, you tahu at the end you nak sampai ke puncak. Dan mission tu, you punya end goal and dream tu ialah sampai ke puncak lah. Tapi nak sampai ke puncak tu tak semestinya you pun ikut satu jalan dia.
You boleh ikut jalan belah kanan, you boleh ikut jalan ke kiri, kadang-kadang ikut jalan jauh, kadang-kadang ikut jalan shortcut. So but at least wherever you go, ada benda yang tarik you ke jalan yang betul, ya. You akhirnya akan pergi ke jalan yang betul. It doesn't matter. Sebab dalam entrepreneurship journey, buat adjustment, shortcut, ikut jalan jauh tu, itu benda biasa. Because you have to adapt to things, ya. Dan sama juga macam you, analogi lain saya nak bagi kan, sama juga macam you, kalau you bawa kereta, naik kereta, tapi you tak tahu mana nak pergi. So macam you bawa kereta, menonong je pergi mana-mana, and even kalau sampai ke destination pun you tak tahu you sampai ke tidak sebenarnya. Itu macam itulah analogi dia. Drive je tanpa arah tuju. Ya, dan itu benda yang bagi saya penting untuk entrepreneur pegang, untuk ada set your dreams and set your mission, set your vision. Apa you dalam masa 5 tahun, dalam masa 10 tahun, mana you nak pergi, supaya whatever that you are doing today, at least it is contributing to your dreams 5 or 10 years down the road. Okay, faham tak poin saya ni? Kalau faham, tolong komen sikit. Tengok, saya nak tengok dapat tak poin yang saya nak sampaikan ni. Memasang impian even pada you tak ada apa-apa pun. Pentingnya pasang impian ni. Tolong type faham kalau you faham. Oh, come on collect. Go collect. Okay, type faham kan, kena faham. Jadi okay. Next slide please. Okay, dah pasang impian cantik-cantik, dah tanam dalam-dalam, kemudian what's next? Bagi saya, you dah setkan you punya goal tu, dan apa next ialah it start with yourself. Ya. Bagi saya, it start with yourself, benda kecil-kecil. Build good habit for yourself, within yourself dulu. Dalam bahasa Melayu, habit ni dipanggil tabiat. Ya. Jangan buang tabiat. You kena ingat, success is the sum of small effort yang you buat repeatedly, day in and day out. Ya. Nak relatekan dengan macam mana habit ni boleh membantu you untuk capai impian yang you dah pasang tadi tu. Katakanlah you dah pasang impian, okay, macam kita tadi, impian 500,000 pekerja gig by 2030. Ya. Tapi untuk nak sampai dekat situ tu, of course, banyak benda-benda kecil yang kita kena buat daripada sekarang lah. 1% every day untuk you sampai dekat the end goal tu nanti. So, kalau you baca, ni saya nak recommend baca satu buku dia. Kalau you baca satu buku ni, nama tajuk buku ni Atomic Habits. Author dia nama James Clear. Ya. Buku ni cakap, kebanyakan orang-orang berjaya ni paling kurang mesti ada 2 persamaan dalam diri dia orang. Ya. Next slide please. Paling kurang mesti ada 2 persamaan. Persamaan pertama, orang-orang berjaya ni pertama sekali, diorang ni self-motivated. Dia ada satu kebolehan untuk bagi diri sendiri bersemangat. Dia tak perlu orang lain push, tak perlu orang lain suruh. Anda boleh bergerak sendiri. Sebab buat bisnes ni tak sama kalau you macam jadi pekerja ataupun bekerja untuk orang. Sebab kalau you bekerja dengan orang, you ada bos you yang nak push you. Tapi kalau you buat startup sendiri, buat bisnes sendiri, siapa nak push you? Mana ada orang nak push? Basically you kena push yourself. Staff nak push you, berani dia nak push you. Okay? Okay. And then persamaan nombor 2, boleh hidup secara teratur dan juga fokus. Okay? Sebab ya, setiap manusia kita ni diberi benda yang sama oleh Tuhan. Setiap manusia mesti ada 24 jam sehari. Semua orang sama. Adil, tak ada bezanya. Tapi apa yang bezakan orang yang berjaya dengan orang yang kurang berjaya ialah orang berjaya ni dia boleh optimizekan 24 jam dia dengan lebih optimal untuk capai mission hidup dia. Itu berbalik kepada saya punya ni tadilah. Bila you set a dream, you dah tahu dream apa yang you nak buat. Apa yang you buat hari ni, macam mana you nak optimizekan setiap hari untuk contribute kepada dream you tu. Ya. Dan berita baiknya, 2 benda ni, it is not something yang you tak boleh develop. It is no such thing that, oh saya tak ada lah kriteria hidup teratur dengan kriteria self motivated ni daripada lahir. No such thing. Benda ni you boleh develop. Ya. Tipulah, dan kalau you cakap
oh saya ni orang Melayu so tak boleh nak self motivated. No. Saya ni orang kampung so saya tak boleh hidup secara teratur dan fokus. No, no such thing. Dua perkara ni kalau you train yourself, you will be able to master it. So how to train yourself? Itulah berbalik kepada habit ni tadi, amalan. Sebabnya amalan ni akan menentukan macam mana you nak apa diri you esok, apa diri you 3 tahun akan datang, apa diri you 5 tahun akan datang, apa diri you 10 tahun akan datang. Start dengan perkara-perkara kecil. Kecil-kecil je dulu. For example, saya ambil satu contoh yang sangat-sangat mudah. I think most of us can relate. Habit pasal tidur awal dan juga bangun awal. Ya? Sebab kajian tunjukkan 9 daripada 10 rakyat Malaysia mengalami masalah tidur tak cukup, ya? Tidur lambat. Tidur lepas pukul 12 malam. So, apa konsekuensinya? Bila tak cukup tidur, hari esoknya jadi lesu. Bila badan lesu, macam mana you nak self motivate yourself? Ya? And habit macam ni dengar macam perkara kecil, tapi cuba you try buat secara konsisten. Tengok senang ke susah. Habit ni benda-benda kecil ni, dia punya challenge dia ialah you punya disiplin lah. Macam mana you punya willpower nak buat habit ni consistently every day. Because ni I nak quote satu quote yang saya rasa sangat powerful. The greatest battle is the battle with yourself. Ya? Macam mana you nak lawan you punya nafsu setiap hari. Dalam konteks, dalam contoh nak bangun tidur ni, nak cut you punya time, okay, pukul 10 dah kena tidur, 10, more than 11 you dah kena start untuk nak kena masuk katil lah, ready to tidur. Dan apa kaitan habit-habit kecil ni dengan bisnes, ya? I always believe that apa yang you buat at your personal level, at your personal capacity, how you do something is how you do everything. Contoh macam tidur, habit tidur awal ni tadi kan, dia akan train yourself untuk banyak benda lain yang berkaitan dengan kerja. You akan, first kali yang obviously, you akan lebih energetic. Kemudian kedua, you akan lebih hormat masa, ya, you akan lebih punctual, you akan be more cautious about deadline, about kerja, about meeting someone. Bukankah benda-benda ni penting dalam bisnes dan juga kerja? Dan kalau fikirkan balik, it goes down to one simple act, one simple habit, iaitu tidur awal. Ya? So ask yourself, apa habit-habit yang you nak develop ataupun apa quality-quality yang you nak develop dalam hidup you, dan start dengan bermula dengan habit-habit kecil. Ya? Contoh, kalau saya nak relatekan balik habit ni dalam organisation. Tapi dalam organisation tapi dalam sebuah organisasi, dia bukan dipanggil habit lah, dia dipanggil culture. Tapi bendanya sama, budaya. Ya? Benda yang dibuat setiap hari, day in and day out. Macam kami dekat Kavidia, salah satu culture yang saya rasa it really works for us ialah setiap hari kita akan buat satu huddle meeting pukul 9 pagi for 15 minutes. So huddle meeting ni apa? Semua tim Kavidia, 15 orang akan pukul 9 je akan clock in, duduk dalam satu meeting. Dan dalam meeting ni semua orang kena update apa yang dia buat semalam dan apa yang you nak buat hari ni, ya. Dan semalam adakah there is any problems atau challenges yang you tak berjaya selesaikan, dan kalau you tak berjaya selesaikan, you boleh minta daripada tim idea. Boleh tak bantu? Boleh tak chip in idea? Tolong bagi input. Macam mana nak selesaikan masalah yang you hadapi ni. Dengan habit dan culture ni yang kita buat dekat Kavidia ni, yang daily stand up meeting ni, membolehkan kita kita boleh solve problems within 24 hours dengan cepat, ya. Datang problem hari ni, esok dah boleh, paling lambat esok dah boleh settle. Dan nombor dua, dia mewujudkan culture of communicating with each other, ya. Kita ada culture open communication, mana terbuka untuk share experience semalam, apa challenges yang ni, supaya orang lain boleh dengar dan orang lain pun boleh belajar daripada you punya kerja, ya. Dan kemudian ialah the culture of planning, sebab requirement huddle meeting ni setiap hari you kena bagi tahu apa yang you nak buat hari ni.
apa yang akan boleh contribute kepada company punya business goal hari ini yang buat yang dengan aktiviti yang buat hari ini. So penting ke tak culture ni, kalau you tengok semua company yang bertahan lama, semua company yang ada yang bertahan 50 tahun, 100 tahun, semuanya saya berani jamin semuanya ada culture yang bagus. Sebab dengan ada culture yang bagus menyebabkan orang nak pergi kerja dekat tempat tu, ya. Contoh look at Apple 46 years, look at Coca-Cola 130 tahun. Dan culture yang baik dalam company ni yang akan buat bisnes you bertahan selama mungkin. Sebab you tak naklah buat bisnes yang hanya bertahan less than 5 years. You tak naklah buat bisnes yang hanya bertahan just gain a overnight success and then esoknya dah down, ya. And itu yang banyak terjadi dekat banyak businesses yang mana culture ni tak menjadi keutamaan, yang mana culture ni dia bermula dengan you punya self realization untuk buat habit at your own personal level, ya. So moral of the story untuk point ni, start dengan good habit within yourself first, then baru we talk about culture dekat dalam company, culture dekat dalam team dan sebagainya lah. Okay, next. Okay, ini mindset ketiga yang you kena ada. Next please. Okay, bina network. Like it or not, once you dah masuk into entrepreneurship world, pupuk sampai sebati dalam you punya darah daging, pupuk sampai sebati dalam kepala otak you, kalau nak buat bisnes, wajib buat network. Wajib you paksa diri you untuk bina your own business support system. So kenapa? Sebab once you jadi entrepreneur, you berada sekarang dalam a very lonely journey tau. Walaupun secara fizikalnya you akan dikelilingi oleh kawan-kawan, dikelilingi oleh family, ramai orang, oleh adik-beradik, tapi mereka semua ni, selagi mereka tak ada experience buat bisnes, selagi mereka ni tak buat bisnes ni sekali dengan you, they won't understand what you are going through. Tambah-tambah lagi bila you berada pada awal fasa bermula, ya. So untuk keluar daripada dunia gelap, dunia sepi ni, you memang kena build your own network system, supaya especially dia guna dia, especially part you tengah gelap ni lah. Sebab part you tengah jatuh ni, bila part you tengah jatuh, tengah gelap ni, you know that there are someone reliable that you can talk to and dapatkan advice daripada diorang. Sebab dalam buat bisnes ni, satu benda yang saya belajar dan satu benda yang saya rasakan sangat betul apa yang saya dengar sebelum ni, kalau you pernah dengar, buat bisnes rugi itu pasti, untung tu belum tentu. Betul sangat ayat tu. Failure tu confirmnya, ya. Tapi apa yang lebih penting ialah bila you jumpa failure ni, apa yang lebih penting macam mana you nak overcome the failure. Itu yang lebih penting. So itulah gunanya kita build network ni, untuk just in case during your downfall tu nanti, at least you tahu macam mana nak bangun balik. And you tahu dengan dengar daripada orang-orang yang dah lalu benda ni, you dapat idea macam mana nak bangun balik, ya. So apa yang nak buat, nak dengan, so macam mana nak build network ni? Okay, saya suka gunakan pendekatan yang simplistik lah, yang mudah lah, supaya semua orang pun boleh buat, semua orang boleh praktikkan. Nasihat pertama saya ni berkenaan dengan network ni, saya rasa nasihat saya ni bukan nasihat yang popular, dia tak populis, tapi saya just nak bagi realiti kehidupan lah. Pertama sekali, pilih kawan yang betul, ya. Ramai yang akan tak setuju ataupun protes dengan statement saya ni lah, but that is the truth. If you want to succeed, tinggalkan kawan-kawan yang tak membantu dalam journey you dan start cari kawan-kawan yang sehaluan dengan journey you. Kawan-kawan yang buat bisnes, kawan-kawan yang faham pasal bisnes, your colleagues, ya. But don't get me wrong, saya tak suruh pun you tinggalkan completely kawan-kawan lama yang negatif, yang tak sehaluan dengan you punya journey ni, terus erase nama diorang daripada contact phone ke tu, bukan macam tu. Anda tetap kawan dengan diorang ni.
But in fact, kalau diorang perlukan bantuan, you should be the one yang datang dulu, hulurkan bantuan. Kalau diorang jemput datang kenduri, you should be the one. Kalau ada ke lapangan, you should datang jemputan tu. Cumanya you kena spend more time dengan kawan-kawan yang bagi manfaat ataupun bagi value towards you and your business, towards you and your journey. So check balik your punya friend list. Kalau kawan tu banyak datangkan idea, banyak bagi sumber inspirasi, banyak selalu sentak you, bagi you sedar untuk berpijak dekat bumi yang nyata, kerapkan berjumpa dengan dia. Ya. Kalau kawan you walaupun kawan baik, tapi kaki buat lawak, sembang kosong, bukannya completely erase dia dalam hidup you, tapi kurangkan kekerapan melepak atau berjumpa dengan dia. Remember, dalam entrepreneurship ni, you ada a bigger mission to achieve in life. Ya. Focus on your mission, but at the same time, jangan burn the bridge. Ya. And paling penting pasal point nak build network ni, find a mentor. Ini sangat penting. Cari mentor yang dah ada proven result. Cari kawan-kawan di kalangan usahawan dalam industri yang sama, dalam industri yang berbeza, tak ada masalah. Ya, sebab the acuan jadi usahawan ni basically sama, lebih kurang sama je. Ya. Cari orang yang dah pernah jatuh bangun dekat dalam dunia startup, dekat dalam dunia bisnes. Belajar dari dia. Dan tak semestinya mentor ni you kena orang yang you boleh jumpa depan-depan, orang yang you kenal. You juga boleh jadikan mentor ni melalui role model. Siapa yang you admire dan mula ikut perkembangan dia. For example macam Steve Jobs. You admire pasal Steve Jobs. You study pasal Steve Jobs. Baca buku dia. Tahu macam mana perjalanan hidup dia. Apa yang dia buat. Apa yang dia buat salah. Apa yang dia buat betul. Itu pun boleh bagi you inspirasi dalam meneruskan your journey dekat dalam in this lonely business ataupun startup world. Okay, next please. Okay, mindset dan seterusnya, mindset keempat iaitu mindset yang terakhir dalam point saya dalam sharing session ni. Yang saya nak sentuh ialah pasal mindset buat. Ya. Dan untuk terangkan mindset ni dengan lebih interaktif supaya you lebih senang faham, saya nak cerita dengan you satu cerita. Cerita pasal raja cari calon menantu. Nah, pernah dengar tak pasal cerita ni? Nak dengar tak cerita ni? Kalau nak dengar, tolong type sikit nak dekat dalam komen. Pasal cerita, saya nak ceritakan pasal cerita raja cari menantu. Okey. Okey, semua nak dengar. Bagus. Okey. Saya start cerita. Pada zaman dulu ada seorang raja ni. Dan raja ni dia ada seorang puteri yang dah umur dia quite lanjut dan berusia, tapi masih lagi tak ada jodoh. So satu hari raja ni decide, okay, puteri aku ni dah susah umur macam ni nak jumpa jodoh ni. So raja ni decide dia nak carikanlah calon menantu untuk puteri dia ni. So dia nak cari menantu kan, mestilah dia nak cari yang terbaik untuk puteri dia. So dia fikir, okeylah. Untuk cari menantu pilihan ni, dia nak buat satu pertandingan. Ya? Dia nak buat satu pertandingan yang boleh buktikan bakal suami dia ni mestilah seorang lelaki yang sanggup buat apa saja, sanggup susah senang bersama. And dia decide untuk buat satu pertandingan yang dia announce lah dekat dia punya negeri ni. Okay. Wahai pemuda-pemuda negeri, dekat depan istana Battle ni ada satu sungai yang penuh dengan buaya. Barang siapa yang berjaya berenang merentasi sungai ni, Battle akan kahwinkan dia dengan puteri Battle dan Battle akan tunaikan segala hajat yang kau mahu. Ya. So beraturlah pemuda-pemuda negeri tu nak tunjuk terror kan. Nak kahwin dengan anak raja ni pasal. Pemuda pertama, dia ni champion acara renang negeri tu. Ya. Dia terjun masuk dalam sungai. 10 meter pertama dia steady berenang. Masuk 20 meter pertama, masuk 20 meter, buaya pertama datang. Steady lagi, dia elak berenang ke kanan. Buaya kedua datang, dia elak berenang ke kiri. Buaya ketiga dia elak ke atas. Buaya keempat elak ke bawah. Masuk ke 5, ke 6, ke 7, buaya ni pandai, datang sekali. So dia pemuda champion ni dah tak boleh lari. Ya?
Last kena faham, kena makan juga champion ni tadi, dia mati. Ya. Lepas tu masuk pemuda kedua. Pemuda kedua ni naik Johan acara renang negeri tu. Dia ni bukan calang-calang jugalah. Berenang laju, elak sana sini. Tapi lalas sekali nak sampai dekat ujung, kena makan juga, kena gigit juga dengan buaya. Mati juga. Dah sampai 100 orang pemuda terjun dalam sungai, masih lagi tak ada orang yang betul-betul boleh cross sungai ni. And tiba-tiba, ada seorang pemuda ni terjun. Orang tak kenal pun dia siapa. Tengok gaya berenang macam dia main belasah aja berenang kan. Macam kelang kabut berenang kan. Buaya pertama datang dia elak laju-laju. Buaya kedua datang dia tepis naik atas, turun bawah, kiri kanan. Buaya kedua dia nak jadi cerita pemuda yang orang tak kenal ni dia berjaya sampai dan steady je elak buaya-buaya ni sampai ke tebing. Dan akhirnya dialah pemenang pertandingan calon menantu tu. So bila pemuda tu naik, raja pun datanglah dekat pemuda ni. Wahai pemuda, siapakah nama kau? Pemuda tu jawab, nama saya Hazim tuanku. Bukan nama sebenar. Okey, disebabkan kau dah berjaya merentasi sungai ni, beta akan kahwinkan kau dengan puteri beta. Dan sila bagi tahu apa hajat yang kau nak beta tunaikan. Beta akan tunaikan apa saja hajat kau. Dan pemuda ni dengan tak habis penat lagi baru lepas berenang ni, dia jawab, okey, agak-agak apa dia jawab? Agak-agak apa dia jawab? Cuba tulis sikit kau. Dia jawab, okey, tuanku, Patik sebenarnya tak berniat pun nak kahwin dengan puteri tuanku ni. Tapi kalau ada satu hajat yang tuanku boleh tunaikan, tuanku tolonglah bagi tahu saya siapa sebenarnya yang tolak saya jatuh dalam sungai ni tadi. So rupa-rupanya pemuda ni tadi dia tak sengaja pun nak berenang, dia tak sengaja pun nak masuk dalam sungai ni. Dia kena tolak rupanya. And moral of the story, kita ni manusia, kita ni ada satu kurniaan Tuhan tau yang sangat-sangat powerful, iaitu kita punya survival instinct. Dan survival instinct ni memang ada dalam diri setiap semua orang. Sebab dari segi saintifik ni, bila kita nak masuk ataupun nak buat sesuatu yang berisiko, it is natural untuk badan kita, dia akan send signal bahaya dekat otak kita to protect ourselves, to defend yourself. Dia defense, we call it defense mechanism. Supaya tak jadi benda-benda yang tak diingini. So, it is a natural human reaction. Bila nak buat satu-satu benda, kita akan fikir segala macam kemungkinan yang akan terjadi. Dan it is natural that benda-benda yang buruk yang selalunya akan boleh menang dekat dalam kepala otak kita ni. Dan dia akan cloudkan, dia akan kaburkan pemikiran kita. Dan akhirnya akan menghalang kita untuk decide untuk buat benda tu. Tapi masalahnya dekat kita ni, now we know that it's a natural human instinct. Dalam konteks buat bisnes ni, yang jadi masalahnya bila kita terlampau banyak sangat fikir sampai last tak berlaku satu tindakan pun. Nah, itu yang jadi masalah. Dia dipanggil analysis paralysis, overthinking. Jadi entrepreneur ni tak salah untuk berfikir atau pasal risiko, tapi sebab kalau tak fikir pasal risiko, tak fikir langsung pasal risiko pun jadi masalah juga. Main redah je buat pun jadi masalah juga. Tapi biarlah berpada-pada, biarlah moderate, ya. Jangan biarkan last signal fear, signal takut yang otak you hantar tu buat you jadi paralyzed, alah dia tak jadi apa-apa. Sebab ada satu kajian yang bagi tahu 90% of the things that we worry in our head actually never happen pun, ya. People who are worry a lot generally are less effective as compared to those yang tak berfikir, overthinking. And they get, orang yang terlampau overthinking ni, they get less work done, and ultimately in life they are less happy dalam life. And I can relate to my own personal story lah. Saya dulu saya bekerja, saya dah cerita sikit tadi, saya bekerja dengan Petronas dulu kan. I built Carpedia while I was still had a full-time job dengan Petronas. Even though business waktu saya dengan Petronas, saya masih bekerja dengan Petronas, business grow, time saya buat part time, tapi saya selalu wonder kenapa business saya ni tak boleh grow jauh macam apa yang saya expect. Dan bila saya berjumpa dengan kawan-kawan usahawan, dengan mentor,
agak konsisten. Nasihat yang diorang bagi ni, kau ni kenapa kau tak boleh dapat your expectation ni, because you don't do this full time. Kau tak ada fokus, kau tak ada wholeheartedly in the business untuk buat. Itu yang melimitkan your growth, itu yang melimitkan your success lah. Tapi waktu tu, apa yang saya fikir, saya sangat takut nak jump full time. Takut nak tinggalkan kerja saya yang ada, waktu tu gaji dah besar, gaji stable, takut anak bini tak dapat makan, just in case kalau apa-apa jadi kat Kapidia kan. So, it took me 8 years, yang siapa yang tolak saya masuk dalam sungai ni, basically adalah COVID. Bila COVID datang, COVID membuatkan Kapidia punya business was affected so badly dan membuatkan saya terdetik, kalau aku tak buat Kapidia full time ni, jawapannya memang Kapidia akan bungkus dalam masa beberapa bulan akan bungkus. So I took a bold decision. I just took the leap. Pada bulan Mac 2020, yang saya masih ingat lagi, itu ialah bulan pertama PKP. Saya resign dan buat full time Kapidia. And sampai sekarang, dari 2020 sampai sekarang, alhamdulillah, saya boleh cakap it was not an easy journey, but saya survive je sampai sekarang. I still can provide for my family, dan fear-fear yang saya risaukan basically dia ada datang, tapi macam saya cakap tadi, it is our natural reaction, our natural instinct of a human untuk kita akan cari jalan and do whatever it takes to survive. In fact, Kapidia in 2020 and Kapidia in 2021, kita revenue, kita grow kita punya business, kita grow kita punya business model, kita grow kita punya customer database even way better as compared to the previous year. So cerita dia, terjun dulu, nanti pandailah you cari jalan. You akan jumpa jalan insya-Allah. Sebab Allah dia takkan uji you dengan bagi ujian dekat you dekat something that you tak mampu nak hadap ataupun nak mampu nak endure. Okay, next. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Saya rasa saya sampai sejam juga bercakap ni. And to recap what I have said earlier, ada 4 mindset yang saya rasa akan boleh membantu anda sebagai seorang entrepreneur di dalam this entrepreneurship journey. Yang pertama sekali, it starts with a dream. Jangan takut untuk bermimpi, sebab bermimpi dreaming is free. So dream big. Impikanlah benda-benda yang besar, and biarlah orang gelak dekat you, because macam saya tulis dekat tadi, kalau orang tak gelak dekat you, maksudnya impian itu tak cukup besar dan tak cukup gila. Dan kalau tengok orang-orang yang berjaya dapat remarkable success ni, kebanyakannya awal-awal orang cakap dia gila. So don't worry about that. Berimpian besar dia, tak jadi masalah. Nombor 2, build good habit, because how you do anything is how you do everything. Kemudian nombor 3, build network. Your network is your net worth. Siapa yang you kenal ialah you punya net worth. Itu ialah value you. Who you are today is who you know that makes you who you are today. Okay? And last kali, just do it. Terjun dulu, fikir kemudian. Dan insya-Allah kalau you pegang 4 point ni, you are on the right track. Whatever challenges that come along, kalau you prepare yourself untuk pegang 4 benda ni, insya-Allah these 4 mindset ni akan help you untuk maneuver your way to achieve success dalam you punya startup journey. And with that, saya harap you dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini, and I wish you all the best dekat dalam your journey ini. Thank you. Terima kasih kan Encik Azim kan. So empat inilah kan yang key takeaways kan for today. It's about the dream and also motivation, and then net worth. Net worth is your net worth, and then the last one on the just do it lah, macam Nike lah. Just do it. Okay, so I have question boleh tanya soalan kepada Encik Azim kan. So dia quote kan,
dia ada quote yang mengatakan 9 of 10 startup will fail Betul. within 3 to 5 years lah kan. So itu yang kita takut. Sebab kita baca, kita tengok that number, kita takut kan. Walaupun ya saya sebagai researcher kan, boleh tengok number takutlah. Jadi faham kan, I understand, tapi sebab tengok numbers bila di portray some sort of give ketakutan, nak buat ke tak nak buat kan. So how we want to make sure that benda ni tak jadi ke, some sort of how we want to prevent this. Nak tanya pendapat Encik Azim lah kan. Okey. Satu soalan yang sangat bagus dan satu soalan yang saya rasa sangat related dengan saya punya sharing hari ini. Ya. Bagi saya, bisnes, industri ke apa, it comes and go. Dia akan sentiasa berubah. Ya. Dan perubahan tu yang selalunya entrepreneur tak manage to catch up just on time. Ya. Sebab dalam buat bisnes ni, penting juga ada luck dan juga timing ni, ya. Timing dan juga luck ni sangat penting. Dan you tak boleh nak elak perubahan kena berlaku. Dan untuk perubahan nak berlaku tu, itu yang berbalik kepada apa yang saya tekankan hari ni lah. Saya percaya that insya-Allah kalau diri you sebagai seorang entrepreneur, mindset dan attitude you betul, you akan sentiasa boleh cari jalan untuk maneuver whatever challenges that comes along the way. For example, kalau you ada mindset yang betul dengan build network, build business network, ya. Dengan build business network ni, you will be able to predict, you akan boleh tahu insights of the market, of the industry. Ya, apa yang nak berlaku 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, you akan boleh tahu. Sebab kenapa? Because you bercakap dengan orang-orang yang memang dalam industri. You bercakap dengan orang-orang yang betul, orang-orang yang sedang menghadap di industri. So you akan dapat insight-insight yang akan membolehkan you untuk react. Itu berbalik kepada point nombor 4 pula. Kalau you dah dapat insight-insight ini, kalau you tak buat apa-apa, tak guna juga. So berbalik kepada point nombor 4, react to it. Do it. Apa yang you dapat tu, apa yang you belajar, apa yang you baca, apa yang you dengar daripada orang tu, apply 4 mindset ni untuk kepada bisnes ni. InsyaAllah dia akan boleh. Saya tak ada kata guarantee lah. Sometimes luck is not on your side. We have to admit that. But at least apa yang kita boleh kontrol, kita kontrol. Dan apa yang kita boleh kontrol sebenarnya ialah apa yang ada dekat dalam diri kita. Sebab kita nak kontrol orang lain, payah. So kita kontrol diri kita. Nah, itu bagi saya jawapan untuk address your question lah, tuan. Terima kasih Encik Azim. Okay, I have question lagi daripada Suhana. Puan Suhana, ada 3 soalan. So berkenaan berapakah modal? Satu, apakah modal yang diperlukan untuk mula tubuhkan syarikat? Apakah tip untuk memilih tim? Dan apakah pengharapan tuan? Yang nombor 3 lah dekat situ. Jadi Encik Azim boleh, asal dah cover lah, tapi boleh mungkin terangkan tiga soalan dekat sini daripada Nur Suhana. Terima kasih soalan ni. Saya jawab soalan pertama dulu. Berapakah modal yang diperlukan untuk mula tubuhkan syarikat? Kalau you cakap pasal working capital, working capital untuk memulakan sebuah bisnes, macam contoh daripada cerita saya bermula bisnes saya dengan zero capital. Walaupun pada waktu tu saya ada gaji daripada Petronas, saya adalah sedikit saving, tapi saya memilih untuk tak menggunakan capital saya untuk memulakan bisnes. So nak jadi point yang saya nak cakap dekat sini, tak semestinya kalau you ada idea, tak semestinya kalau you ada produk, tak semestinya kalau you ada teknologi, untuk nak commercialkan produk dan teknologi itu you memerlukan duit. Tak semestinya. Macam kes saya ni, saya memilih untuk memula dengan zero modal. Ya. Apa yang saya buat, saya menggunakan loan facilities, beli kereta satu, dengan satu kereta ni saya grow daripada satu kereta kepada 100 biji kereta, pada 150 biji kereta, kemudian grow menjadi apa Kapidia sekarang lah. Itu untuk menjawab pasal mindset of starting up a business. Ya. Tapi kalau dari segi teknikal, dari segi pensyarikatannya, nak buat bisnes, yes, ada sedikit modal yang diperlukan, iaitu modal nak daftar syarikat. Kalau you nak buat syarikat
Kalau nak buat syarikat sendirian berhad lebih kurang dalam RM2,000 untuk bermula. Modal-modal tu lah. Tapi bagi saya modal-modal tu tak sepatutnya menjadi penghalang untuk you bermula lah. Sebab bermula ni you start with an idea dan kemudian bukannya duit tapi your willpower untuk macam mana nak execute the idea. Itu yang lebih penting. Okey, itu untuk jawab soalan pertama. Soalan kedua, tips untuk memilih tim yang sama-sama akan membantu dalam menjayakan syarikat ini. Okey. That's why it is important dalam business you, as you grow the business, you kena setkan mission, vision dan juga value of your company. Ya. Dan siapakah orang-orang yang you nak lantik untuk bekerja dalam company ini, you kena lantik orang-orang yang align dengan your mission, vision dan juga value ni. Ya. For example, katakanlah you macam kita dekat Krapidia, kita sangat menitik beratkan orang yang ada karakter. Staff-staff yang ada karakter. Bukannya kita tak menjadi priority kita orang yang ada high pointer, for example fresh graduate yang high pointer. Tak, kita tak tengok benda tu sangat. Apa yang kita tengok ialah you during your free time apa you buat? You ada hobi tak? Sebab benda-benda ni yang akan membentuk karakter you tau. Dan benda-benda ni yang akan membentuk you punya mindset, akan membentuk you punya attitude. Ya, and kita percaya orang-orang yang ada karakter macam ni lah yang akan boleh tolak company untuk achieve dan deliver whatever target yang kita nak set. Okay? So, untuk jawab soalan tu tadi, kenal pasti apakah mission you, kenal pasti apakah vision you. Dia berbalik kepada saya sharing tadi lah. Dan kenal pasti apakah value yang you nak dalam company you tu, and you nak orang yang sama value dengan you untuk berada dalam the same company to deliver the same mission. Okay? Dan nombor tiga, soalan nombor tiga, sebagai owner yang merupakan leader, apakah pengharapan tuan kepada staff-staff menyumbang memastikan syarikat terus berjaya? Okay. Saya rasa ini berkait rapat dengan soalan soalan nombor dua tadi tu, ialah I would expect that everyone dalam tim saya untuk faham apakah mission, penting untuk faham apakah mission Krapidia, apakah vision kita, kat manakah milestone yang kita nak achieve, dan apakah value yang you nak bawa sebagai seorang individu ataupun seorang personality atau seorang personal yang boleh carry the mission, vision dan juga value ni. Itu bagi saya harapan saya kepada kita punya staff lah, because macam saya cakap lah, saya suka approach yang simplistic. Saya percaya kalau if I get them right at first place, dapatkan orang yang betul, regardless of the knowledge, regardless of the skill, because skill and knowledge ni boleh develop over time. Tapi attitude ni, kalau you don't get it right from the first time, susah you nak betulkan. Okay? Saya harap itu menjawab soalan Nur Suhana Abdul Ghani. Okay, terima kasih Encik Azim. Jadi sebelum saya pergi ke yang dalam chatting tu, saya nak pergi ke ada yang angkat tangan. Nur Aidah. Angkat tangan. Yes. Okay. Tuan Hazim, I would like to ask, so how do you overcome your downfall? Can you give example? How do you do it? Thank you. Very interesting question, because kita ni manusia, kita takkan boleh lari daripada you can be as ideal as you want bila bercakap, tapi realitinya you masih ialah seorang manusia, ya. Masih seorang manusia, masih orang yang ada perasaan. You tak boleh elak bila ada benda-benda challenges ataupun benda-benda things that are not going your way, you akan rasa down, ya. Of course you akan rasa down, and especially dalam entrepreneurship journey, I warn you, you akan jumpa failure, confirm, ya. Tapi apa you nak buat untuk overcome the failure? Macam saya tak tahu macam mana orang lain, tapi saya my approach, macam mana kalau saya berdepan dengan satu masalah, macam mana kalau saya tengah down, pertama sekali ialah saya akan cuba bercakap dengan orang lain, ya. Bercakap bukannya dengan orang sebarang, bercakap dengan orang-orang yang, macam saya ada mentor, saya akan bercakap dengan mentor saya. Sebab kalau dia tak pernah lalu pun that specific problem yang saya ada, at least dia boleh bagi saya pendapat dari segi angle
angle lain yang akan boleh bagi saya a different perspective. Ya, and itu yang you perlukan sebenarnya. You perlukan satu perspektif lain untuk melihat benda tu. Sebab bila you tengah down, bila you tengah dapat satu masalah ni, you akan ada tendensi untuk tengok dekat apa yang you nampak sahaja. Ya, tapi bila ada orang lain boleh bagi tahu angle lain, boleh bagi tahu you cara berfikir lain, dia akan bagi you perspektif untuk melupakan benda yang you nampak awal-awal tadi ni. Itu bagi saya yang sangat-sangat membantu untuk saya sebagai seorang entrepreneur bila mana saya berdepan dengan any challenges ataupun downfall lah. And it goes back to pada saya punya point tadi lah. Mindset ketiga, build your network. So, itu penting kenapa kena build network. Okey, terima kasih Tuan Azim. Kemudian ada soalan daripada Dr. Syamila kan. Bagaimana untuk membina network untuk especially untuk pelajar ataupun pensyarah lah kan melaksanakan perkara ini dengan baik. Bagi pensyarah dan juga ni bagaimana? Alhamdulillah semua soalan yang saya dapat ni macam mana pun dia akan berbalik kepada poin saya, ya. Dia berbalik kepada mindset dan juga attitude. First sekali you have to overcome your fear, ya. You nak build network ni, you tak boleh takut. You kena overcome your fear untuk bercakap dengan orang. You kena overcome your fear untuk berani untuk berjumpa orang. You kena overcome your fear untuk bercakap dengan stranger, ya. Orang yang you tak pernah bercakap. Macam mana you nak boleh, you nak mindset nombor 4, just do it. Pergi approach dia. Katakanlah you ada seorang idola dekat dalam, jumpa kat dalam LinkedIn. And you nak sangat belajar pasal satu benda yang you nak belajar ni daripada dia. Tapi you tak kalau tak ada you punya just do it punya attitude dan mindset untuk just pergi bertanya as simple as Assalamualaikum tuan, saya kenalkan diri sikit, saya boleh tak saya nak tanya pasal benda ni, as simple as bertanya. Steve Jobs pernah cakap that orang bukannya tak nak bantu, tapi apa yang diperlukan untuk orang bantu you ialah untuk you bertanya dulu, untuk you make the first step. Dan first step tu yang ramai orang tak mampu nak buat. Benda nampak simple tapi tak mampu nak buat. So untuk jawab soalan ni, nak build network ni, you yang kena bergerak sendirilah untuk build your network ni. Pergi bercakap dengan orang. I'm sure dengan adanya digital information yang ada internet ni sekarang, you dalam bidang apa, you senang je nak cari siapa orang-orang yang dah berjaya dalam bidang ini ataupun yang lebih kurang semula. Identify siapa dan dapatkan information dia. For example, Facebook ada, LinkedIn ada, Twitter ada, Instagram ada. You boleh approach dia orang. Sekarang satu dunia yang boleh approach. Orang kat US pun you boleh approach untuk bertanya. You just take your courage to overcome your fear untuk nak pergi bertanya dengan dia orang. Itu sahaja. Okay. So sama dengan soalan nombor seterusnya lah. Azatun Nisa. Nak uruskan malu. Nak uruskan malu. Jadi ini memang pemalu lah nak approach ni, nak approach CEO ni malu kan, dia tengok kita. Jadi you don't have that. So macam mana nak uruskan malu? Nak uruskan malu saya tak ada jawapan lain. Dia berbalik kepada habit lah. Sebab saya percaya you buat benda sikit-sikit lama-lama jadi bukit, ya. Kalau you tahu you adalah seorang yang pemalu, start dengan habit kecil-kecil macam mana nak kurangkan malu. For example, start dengan habit kecil-kecil. For example, saya bagi contoh yang saya boleh fikirkan lah. Katakanlah you ada partner in life, you ada wife, dan ataupun ada kawan yang you rasa nak memulakan idea, nak break through perasaan malu ni. Apa yang bagi saya, logik saya ialah you kena start untuk bercakap dengan orang, start sharing dengan orang, ya. So, apa salahnya untuk permulaan, untuk overcome your perasaan malu ni, start dengan you punya partner ataupun you punya kawan-kawan terdekat, cuba untuk bercakap dengan orang, start buat sharing dengan orang. Aku nak cerita sikit lah pasal aku punya business ni. Boleh tak kalau kau ada masa 5 ke 10 minit aku nak share sikit pasal bisnes. So start bercakap. Daripada situ you akan dapat momentum, you akan lepas
the barrier tu sedikit demi sedikit untuk you nak overcome whatever limitation yang you ada dekat yourself sekarang. And the key is start dengan good habit. Apa yang you nak achieve in life, apa kekurangan you yang you tahu dekat dalam hidup you, dekat dalam diri you, dan gunakan habit sebagai platform untuk you overcome the weakness ataupun limitation yang you ada. Okay, so that is. Betul, saya menjawab soalan tak? Okay, so that is macam nak uruskan malu lah, kena buat perlahan-lahan lah. Betul. Kemudian kemudian nombor seterusnya daripada soalan Nur Fatimah Muhammad Thani, daripada pemerhatian dan pengalaman Encik Azim, apakah kesalahan yang selalu dilakukan oleh usahawan dan bagaimana untuk overcome kesalahan tersebut? Okay, mistake, bila mistake, so apakah kesalahan? Okay, saya nak bercakap pasal benda yang sedikit teknikal. Bagi saya, banyak usahawan, kalau kita tengok daripada kajian, daripada statistik pun, kenapa bisnes tak boleh bertahan lama, ialah sebab dia tak berjaya mengekalkan oksigen dekat dalam bisnes. Jadi kalau kita manusia, kita badan kita, kalau kita tak ada oksigen, kita akan mati. Saya tak ingat dia punya fact tu. Tak silap, kalau kita tak dapat oksigen berapa minit, berapa saat dah, kita confirm akan mati. Tak boleh nak bernafas. Tak boleh nak bernafas dan tak boleh nak jadi manusia lah. Okay? Dalam bisnes, oksigen kepada bisnes ialah cash flow. Ya, pentingnya untuk ada a very sound cash flow management dekat dalam bisnes sedari awal memulakan bisnes. Ya, macam mana you nak manage you punya dia panggil cash cycle conversion, macam mana you nak manage you punya invoice, macam mana you nak manage you punya ARAP. Semua benda tu sangat-sangat penting sebab tanpa cash flow bisnes you tak boleh bergerak. Dan yang paling penting, business you mestilah at the end of the goal, mestilah menuju ke arah profit. Because it is common for startups, especially startup pada awal-awal fasa, dia orang akan melalui fasa loss. Ya, loss dulu. Banyak expenses, lebih banyak expenses daripada income yang masuk. But it's normal. Tapi dalam waktu you loss tu pun, there are skills macam mana nak manage you punya cash flow. Mendapatkan funding dengan lean cash flow management, dengan mengamalkan prinsip-prinsip cash management yang bagus. Itu dah masuk benda teknikal lah. Tapi the key point here, learn macam mana untuk belajar to manage your cash flow. Sebab you as a business owner, you tak boleh lari daripada cash flow management, sebab cash flow management ni lah yang nak bayar gaji you sendiri, nak bayar gaji staff, dibayarkan diorang ni ada komitmen lain, ada responsibility lain. And how, macam mana dengan cash flow ni juga dia akan boleh tolong you untuk grow the business betul. Okay? Okay, so manage your cash flow lah kan. So that is, kena tengok. Selalu usahawan dia dapat profit, dia nak beli kereta kan. Dia nak go for mindset yang salah. So that is manage. Yeah, so and then daripada soalan Izaidah, if someone with not really good attitude, ada attitude problem lah, already in your ecosystem, how you want to handle it, or whether you want to empower it, so how you want to handle this kind of people? Okay, dalam konteks startup ni bukan dalam konteks government organisation ataupun ni dalam konteks startup. Sentiasa amalkan fire quickly, hire slowly. Ya, ambil masa untuk kenal your candidate, ambil masa untuk tahu siapa yang akan join ni, bagi dia masa probation period yang cukup, letakkan HR policy yang make sure kalau if anything were to happen, you can fire him ataupun her tanpa ada implication of legal law dekat you. Ya, sebab bagi saya orang yang ada attitude
masalah attitude dekat dalam company ni jangan biar lama-lama, sebabnya dia akan menjadi cancer kepada company. Dia akan menjadi cancer kepada staff-staff yang lain. Jadi it is very important once you identify orang yang ada masalah attitude ni, first kali memang it is to be fair to him or to her, kena bagi feedback dekat dia, kena bersemuka dengan dia, kena bagi tahu apa benda yang dia yang sekarang ni attitude dia yang tak kena dengan value company. Ya, dan bagi dia masa, letakkan dia masa, dalam masa berapa lama ni I want you to change. I want to see improvement. Dan kena dapatkan mutual agreement daripada dah. Kalau dia dalam masa yang diberikan tu tak boleh nak improve, then he has to go. He or she has to go. As simple as that. Okay, so the key point dia kan, hire quickly, fire slowly lah. No, terbalik. Terbalik. Baik. Okay, dah terbalik kan. Okay. So, Hire so slowly. Hire slowly, fire quickly. So that is the dalam buat startup dia kena buat decision very fast lah kan. Sebab kalau tidak dia akan affect the whole organisation. Okay, that is in the kind of kalau you have problem with the people have become the toxic lah in the organisation. Kemudian seterusnya pada soalan daripada Wahyuni kan. Can you share what is your future business strategy in order for your company to secure funding in the next fundraising? Okay. Ada tak future business strategy? What is the next plan? Yes, sekarang ni sedang, memang kita Kapidia sekarang ni tengah berada dalam satu kempen kita nak fundraising daripada external investors untuk masuk invest ke dalam bisnes dan juga teknologi Kapidia ni. Dan kalau you tanya I pasal strateginya ialah pertama sekali you sebagai business owner you kena clear lah. You nak minta duit daripada orang, apakah sebab at the end orang yang nak bagi duit dekat you tu bukan nak bagi duit buta-buta, dia nak return. Ya, so you kena clear that dengan invest dekat business you ni apa yang diorang akan dapat, ya? Apa return yang diorang akan dapat. Itu benda I think common sense dalam fundraising, untuk make sure you securekan dulu what's in it for them, ya. Dan kemudian kenapakah business you ni they should invest with you now? Why is this now the right time for them? Adakah disebabkan oleh macam kita sekarang ni, we are riding on the right trend, logistik dan e-commerce. Kita sekarang tengah mengalami satu dunia tengah mengalami satu lonjakan paradigma dalam e-commerce dan juga logistik ni, dan dalam masa 3 ke 5 tahun daripada sekarang the forecast menunjukkan the industry won't stop. Dia akan keep growing at a very high pace rate, dan itulah antara benda-benda you kena put it in place for investor, make them understand bagaimanakah the prospect of your growth in the future yang akan berlaku. 1 tahun daripada sekarang akan berlaku apa, 24 bulan daripada sekarang akan berlaku apa, 3 tahun akan berlaku apa, 5 tahun akan berlaku apa. Milestone tu kena sangat clear, ya. Dan milestone tu yang nak define tu, itulah strategi-strategi yang nak kena letakkan lah in between. Untuk macam kita sekarang ni, kalau nak jawab soalan Wahyuni sekarang ni, kita fokus on developing our technology first, because teknologi yang kita ada sekarang ni masih belum mature. Dan dengan tunjukkan kepada investor, strategi yang kita buat sekarang, kita tunjukkan kepada investor dengan implement this teknologi, berapa banyak result yang kita dapat. And kita buat milestone teknologi ni, berapa banyak ni, itu strategi yang kita tunjukkan kepada investor to buy in, to get the buy in from them, untuk confident to invest in us. Dan of course the milestone tu kita nak grow dulu dekat dalam Malaysia. Dan apakah strategi kita nak grow dekat dalam Malaysia ni, ialah kita nak pergi dengan company-company yang ada already ada regional presence dekat dalam Southeast Asia. For example, sekarang ni kita tengah serve 7 contract, 7 companies dekat dalam Malaysia ni. For example, company-company macam Ninja Van, DHL, Lazada Logistics, Flash Express, JNT. Yang company-company ni semua kita memang susun strategi, kita selektif, pilih company yang memang dah ada presence dekat negara-negara lain. Sebab kalau kita berjaya buktikan kita punya sukses dekat diorang dekat dalam Malaysia ni,
senang untuk diorang bawa kita sekali dekat untuk expansion dekat negara-negara lain. Ya, itu adalah antara strategi-strategi yang saya boleh share lah apa yang kita buat sekarang ni lah. Okay. Terima kasih Encik Azim kan. I think kita buat almost 2 hours kan. Kita nak, kalau let's say lah, this is soalan pada saya yang last, yang terakhir. Ada tak resources ke ataupun is there any kind of reference yang yalah all the peserta-peserta boleh refer untuk dapatkan maklumat lebih berkenaan dengan startup yang masa dulu Encik Azim start kan, ada tak? Okay. Buku tadi Encik Azim dah cerita dah tentang Atomic Habit kan, is there any ada buku yang kita boleh refer untuk nak buat startup? Okay. Ini basically saya just share apa yang saya buat dan apa yang saya baca. Saya bermula excite the idea of nak buat bisnes ni bermula dengan satu buku ni. Saya rasa ramai entrepreneur pun ada the same experience, bermula dengan buku yang sama. Buku by Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ya, saya rasa itu buku yang sangat common. Tapi bagi saya buku tu sangat bagus input dia sebabnya dia bagi a very simplistic explanation macam mana you tengok berkenaan dengan duit, macam mana you relate yourself duit, business, investment dengan bahasa yang paling mudah. Ya, dan itu yang akan boleh bagi you a beginnings lah, initial insight untuk bermula. Dan kalau saya boleh bagi lagi reference lain yang mungkin you boleh gunakan ialah you selalu tengok dekat Harvard Business Review, HBR, Harvard Business Review, a website yang mana ada banyak artikel-artikel, you can cari sahaja, you nak tahu pasal apa, cari dekat dalam tu, akan ada artikel-artikel yang boleh akan boleh menjawab persoalan-persoalan you. Dan juga satu website lagi, entrepreneur.com, entrepreneurship.com. Itu pun sama juga, you ada banyak persoalan-persoalan tu, you just pergi dekat situ dan juga tulis je apa yang you nak cari dan akan ada artikel-artikel yang dia saja untuk dibaca lah. But the key is, bagi saya membaca ialah jambatan ilmu, betul. Sebagai seorang leader, sebagai seorang entrepreneur, you kena membaca. Sebab otak you nak kena berjalan laju tau. And macam kita nak build muscle kalau nak build muscle kita pergi gym angkat berat. Tapi kalau untuk nak build otak, nak berjalan laju, nak build otak punya muscle memory, tak ada jalan lain. Antara salah satunya ialah dengan membaca lah. Train your mind untuk sentiasa untuk build the muscles lah. Okay. So, and then kita ada satu respon daripada Zainab kan. Okay. Zainab mesej ataupun pendekatan terbaik daripada mesej atau jumpa untuk keluarkan jaringan BIS, kadang WhatsApp tak respon. Mohon share untuk ilmu untuk bermula. Saya pun tak faham dia tanya soalan ke ataupun ini saya rasa mungkin dia nak tanya nak mula. Ini saya rasa mungkin soalan dengan rejection kot. Macam mana kalau you nak approach someone ni berkenaan dengan sales skills lah. Macam mana kalau kalau you approach someone, orang tu tak respon ataupun orang tu cakap no to you. Bagi saya satu, saya tak nak terangkan dengan panjang lebar sebab nanti jadi panjang sangat. Learn the art of doing sales, sebab sales ni bukannya hanya untuk menjual barang. Sales ni boleh berlaku dekat dalam mana-mana keadaan situasi pun. You setiap hari, you perasan ke tak perasan, you melakukan sales activity. You jual idea you convincekan bos you macam mana nak terima you punya idea. Itu semua ialah sales skill. So belajar pasal sales skill satu. Dan nombor dua, dalam sales skill juga you akan belajar pasal how to handle rejection. So bila orang tak respon, orang cakap no to you, macam mana you nak handle the rejection tu, ada art, ada skills macam mana you nak buat. Dan yang ultimately, kalau you dah implement all the sales skill, the art of sales ni, jangan give up, that is one thing, dan just move on. Ada ramai lagi orang yang you boleh cari.
Kalau seorang tak dapat, ada lagi 100 orang, ada lagi 200 orang. So kenapa you nak kena fokuskan you punya energy tu untuk rasa down dekat seorang yang cakap no to you? Okay, terima kasih kan atas perkongsian daripada Encik Azif. Jadi kita sampai ke penghujung kan sesi Formula Talk Series kan, Building a Startup, What to Expect. Saya harap semua peserta-peserta, rakan-rakan semua kan dapat belajar dan juga dapat sedikit maklumat. Kita akan membuat sesi ini kan secara berkala, mungkin dalam every month kan. So sekiranya berminat boleh datang kan untuk inilah, untuk belajar dan juga bagaimana untuk buat a good startup. Okay, that is from me kan. So saya pass balik kepada Cik Fairuz kan. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Hazim dan Profesor Madya Dr. Wan Hirwani. Okay, personally I got a lot from this session. Terima kasih banyak kepada Tuan Hazim. Banyak secara maksudnya not too technical. Yang penting benda tu sampai dan kita harap perkara ini juga boleh kita teruskanlah, maksudnya dalam kita melalui aktiviti seharian kita dapat rasakan banyak ups and downs. So sesi Cik Hazim kali ini sangat memberi impact yang mana kita rasakan kita kena kadang-kadang kita kena refresh balik, tengok balik apa yang kita lack of dalam perjalanan mengharungi kerja seharian, and also nak menjadi seorang entrepreneur dan nak build a startup. Kita kena sentiasa ada sustainability dalam konsisten dalam semangat, attitude, disiplin. Benda tu kena sentiasa ada lah. Okey, sekalung penghargaan dan terima kasih atas perkongsian dan pengalaman yang saya kira sangat bermanfaat daripada pihak Kepedia. Okey, semoga perkongsian ini dapat memberikan input yang berguna kepada semua warga UKM dan dalam menghasilkan output penyelidikan yang boleh dikomersialkan melalui program Pemula UKM. Okey, oleh itu tamatlah sesi kita pada pagi ini. Sebelum tu kita minta selepas ini kita buka kamera untuk sesi penggambaran. Dan bagi warga UKM yang masih belum sempat untuk log in, selepas ini kita akan sediakan QR code untuk log in. Dan juga mohon untuk klik pada di ruangan chatbot untuk soal selidik maklum balas pelanggan bagi membantu pihak inovasi untuk enhance ataupun menambah baik penganjuran yang akan datang. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di sesi perkongsian Pemula Talk Series yang akan datang. Salam hormat dan terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.